Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fazrul Shah bin Hamli dan juga ini rakan kerja saya. Saya Muhammad Ilham Amin bin Ahmad. Yes. Setelah sekian lama kita menghilang, kini kita kembali lagi dalam rancangan apa, Am? Saya tanya, awak jawab. Yeah. Pada minggu lepas kita telah bincangkan tentang konsep Raja Berparlimen, Fazrul. Ya, betul. Apa yang ingin kita bincangkan pada minggu ini? Mungkin perkara yang ingin kita bincangkan pada minggu ini ialah sistem demokrasi berparlimen. Oh, tajuk yang agak menarik ya. Betul, tepat sekali. Pada minggu ini, kita ingin menyebut 3 orang ahli panel jemputan yang tahu banyak pasal sistem demokrasi berparlimen. Siapakah mereka? Kembali selepas ini. Kembali lagi bersama kami dalam rancangan Saya tanya, awak jawab. Saya ingin menyebut ahli panel yang pertama kita, Datuk Seri Muhammad Akram. Assalamualaikum. Sila. Terima kasih ya kerana telah menjemput saya. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Datuk kerana sudi menerima jemputan kami. Ya, sama-sama. Baiklah, seterusnya kita akan menjemput ahli panel kita yang kedua, iaitu Tan Sri Faiz sebagai Ketua Polis Diraja Malaysia. Dipersilakan. Tan Sri. Okey, terima kasih ya kerana menjemput saya. Sama-sama. Sama-sama. Kita akan ke ahli panel kita yang ketiga pada minggu ini. Saya ingin menyebut Mufti Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Datuk Dr. Amar Yasir. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Betul? Kita boleh mulakan kita punya perbincangan pada minggu ini? Ya, betul. Baiklah. Soalan pertama ini kita akan tujukan kepada Tan Sri Faiz. Okey, Tuan. Apakah itu sistem demokrasi berparlimen? Sistem demokrasi berparlimen ialah sistem pemerintahan di mana rakyat memilih wakil mereka melalui pilihan raya untuk membuat parlimen. Dan parlimen ini mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang dan menentukan dasar kerajaan. Ketua kerajaan seperti Perdana Menteri dipilih daripada kalangan ahli parlimen. Manakala ketua negara seperti raja dan presiden biasanya memainkan peranan simbolik. Okey, itu saja pendapat saya. Baiklah, terima kasih Tan Sri atas jawapan yang diberikan. Ya, sama-sama. Apa atas nama cik tadi? Tan Sri boleh panggil saya Faz. Okey, sama-sama ya Cik Faz. Saya ingin bertanya soalan kepada Datuk. Jelaskan maksud ataupun corak sistem demokrasi dalam Malaysia. Terima kasih atas soalan yang tadi. Terdapat 2 corak pemerintahan negara demokrasi, iaitu sistem raja berparlimen dan sistem republik. Sistem raja penggelembagaan pula bermaksud sistem pentadbiran yang mengekalkan raja sebagai pemerintahan tertinggi bagi negara dan negeri. Pemerintahan pula dibantu oleh Perdana Menteri. Bagi sistem republik pula ialah bermaksud sistem yang menolak institusi beraja. Kerajaan diketahui oleh presiden manakala presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilihan raya. Sebagai contohnya negara Perancis, Korea Selatan, India dan Filipina. Presiden memegang dua-dua jawatan, iaitu sebagai ketua kerajaan dan ketua negara. Terima kasih Datuk. Ya, sama-sama. Baiklah, seterusnya saya ingin tujukan soalan kepada doktor. Baik. Doktor, apakah perbezaan antara sistem demokrasi konvensional dan sistem demokrasi berasaskan Islam? Terima kasih atas soalan yang diajukan oleh Encik Faz. Di dalam sistem demokrasi berparlimen ini terdapat 2, iaitu demokrasi konvensional dan demokrasi Islam. Demokrasi konvensional berfokus pada kebebasan individu dan pemilihan wakil tanpa balasan moral. Dan di dalam demokrasi Islam pula mengintegrasikan prinsip syariah di mana keputusan perlu selaras dengan nilai-nilai Islam dan moraliti.
Terima kasih doktor atas jawapan yang diberikan oleh doktor. Sama-sama. Okey, kita akan soalan seterusnya. Saya ingin bertanya kepada Tuan, Baik. apakah peranan parlimen dalam sistem demokrasi? Dalam sistem demokrasi berparlimen, parlimen mempunyai dua peranan. Yang pertama ialah bertanggungjawab membuat dan menggubal undang-undang yang mengawal pentadbiran negara. Yang kedua, ia berfungsi sebagai mekanisme semak dan imbang di mana ahli parlimen memantau dan mengkritik dasar serta tindakan kerajaan untuk memastikan ketelusan dan keadilan. Okey, itu saja jawapan saya. Baiklah, doktor. Ya. Dari pengetahuan saya, sistem demokrasi berparlimen dalam Islam merujuk kepada proses pemerintahan yang menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi dengan nilai-nilai Islam. Baiklah. Saya ingin bertanya kepada doktor, berapakah elemen utama dalam sistem demokrasi berparlimen menurut Islam? Terima kasih atas soalan yang diajukan oleh Encik Faz. Antara elemen utama di dalam sistem demokrasi Islam ini ialah syura atau musyawarah, iaitu pelibatan masyarakat dalam membuat keputusan, di mana pemimpin dan rakyat berdiskusi untuk mencapai konsensus atau iaitu mencapai matlamat. Yang kedua ialah keadilan dan kesaksamaan. Semua individu mempunyai hak untuk bersuara dan memilih pemimpin mereka sendiri tanpa mengira latar belakang. Yang ketiga iaitu accountability. Pemimpin bertanggungjawab kepada rakyat dan ada mekanisme untuk menilai prestasi mereka. Yang keempat pula ialah hak asasi manusia, memastikan perlindungan hak individu dan kebebasan setiap rakyat dan untuk menilai prestasi mereka. Yang terakhir sekali iaitu keterlibatan rakyat, memastikan rakyat terlibat dalam proses pemilihan melalui pilihan raya yang bebas dan adil tanpa ada gangguan dari orang luar. Terima kasih. Baiklah. Terima kasih doktor atas jawapan yang sangat bernas itu. Saya ingin bertanya kepada Datuk, apakah jenis dan latar belakang sistem pemerintahan negara kita? Terima kasih atas soalan yang tadi. Baiklah. Perlembagaan Malaysia menjadi garis panduan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen di Malaysia. Beberapa pindaan perlembagaan dibuat untuk menyesuaikan pentadbiran demokrasi berparlimen dengan perkembangan politik semasa. Sistem demokrasi berparlimen berjaya mengekalkan kerajaan yang adil, sejahtera dan damai. Terima kasih Datuk Akram. Sama-sama. Tuan, Ya saya. berdasarkan pengetahuan saya, pilihan raya dijalankan dalam demokrasi berparlimen, betul? Yes. Baiklah. Bagaimanakah pilihan raya dijalankan dalam sistem demokrasi berparlimen? Pilihan raya dalam demokrasi berparlimen dijalankan secara berkala. Biasanya dijalankan secara 4 tahun ataupun 5 tahun, bergantung pada undang-undang pada negara berkenaan. Rakyat memilih wakil mereka untuk menduduki kerusi dalam parlimen. Parti atau gabungan parti yang memenangi majoriti kerusi biasanya akan membentuk kerajaan dan pemimpin parti tersebut parti tersebut akan menjadi ketua kerajaan. Itu saja. Baiklah. Terima kasih Tuan atas jawapan yang telah pun Tuan lontarkan untuk kami semua. Saya ingin bertanya soalan kepada Doktor. Baik, silakan. Pada pendapat saya, mengekalkan keharmonian dalam demokrasi Islam melibatkan beberapa aspek penting yang perlu diambil kira. Apakah cara untuk mencapai matlamat tersebut? Baik, terima kasih atas soalan yang diberikan oleh Encik Ilham. Soalan yang sangat bernas. Cara untuk mengekalkan keharmonian
demokrasi berparlimen Islam ini, kita boleh menerapkannya di dalam negara kita dengan melalui pendidikan dan kesedaran. Kita boleh meningkatkan kesedaran tentang prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai Islam melalui pendidikan formal dan informal. Selain itu juga, kita boleh menerapkan keharmonian ini di dalam penlibatan masyarakat, seperti menggalakkan semua lapisan masyarakat untuk terlibat dalam proses demokrasi termasuk pilihan raya dan perbincangan awam. Itu saja. Terima kasih Doktor. Baiklah, akhir sekali soalan yang ingin saya tujukan kepada Datuk. Ya. Baiklah Datuk, bagaimana krisis politik diselesaikan dalam sistem ini? Terima kasih atas soalan yang diberikan oleh Cik Fas tadi. Dalam sistem demokrasi berparlimen, krisis politik seperti kegagalan kerajaan untuk mendapatkan sokongan majoriti di parlimen boleh diselesaikan melalui beberapa cara, termasuk penaburan parlimen dan pilihan raya baru, pembentukan kerajaan perpaduan atau pemilihan ketua kerajaan yang baru daripada parti yang berkuasa. Dengan cara ini, demokrasi berparlimen memastikan perubahan kuasa dilakukan secara aman dan berlaksanakan undang-undang serta kehendak rakyat. Terima kasih Datuk atas jawapan yang Datuk berikan tadi. Sama-sama. Dengan kata-kata akhir daripada Datuk Akram, kita sudah berada di akhir segmen kita pada hari ini, ya Fazlin? Ya, betul. Kita juga harus berterima kasih kepada panel-panel jemputan kita kerana sudi menerima jemputan kita pada minggu ini. Okey, terima kasih juga kepada siaran TV ini yang menjemput kami bertiga dalam segmen soal jawab sebentar tadi. Sama-sama. Okey, biarkan saya mengundur diri dulu lah. Ya. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih ya. Terima kasih Doktor. Ya, terima kasih semua jemput. Ya, Saya tu. Terima Terima kasih juga Ya. input. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum. Sungguh menarik jawapan-jawapan yang dilontarkan oleh panel-panel jemputan kita pada minggu ini, ya Am. Betul. Banyak mereka bercakap tentang info-info dan isu-isu yang penting dari sistem demokrasi berparlimen ini. Betul? Kesimpulan daripada sistem demokrasi berparlimen ini menyediakan platform untuk pelibatan rakyat dalam proses pembuatan keputusan dan mewujudkan kerajaan yang bertanggungjawab. Namun, kejayaan bertanggung kepada komitmen semua pihak. Oh, maafkan saya tersilap tadi. Namun, kejayaannya bergantung kepada komitmen semua pihak untuk menghormati prinsip-prinsip demokrasi, melindungi hak asasi manusia dan memastikan pilihan raya yang bebas dan adil. Dengan pengurusan yang baik dan kesedaran masyarakat yang tinggi, sistem ini dapat menghasilkan masyarakat yang lebih sejahtera dan adil. Sekian itu sahaja daripada kami pada minggu ini. Assalamualaikum.